Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi kita sampai kepada hadis yang ke-30, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashirin radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Jadi pertama sekali penulis membincangkan tentang perawi, iaitu Sayyidina Abi Tha'labah Al-Khushani. Jadi Khushani, nama panggilannya ialah Abu Tha'labah. Dan Khushani ialah satu qabilah daripada Quda'ah yang ma'ruf, yang setengah ulama berkata berasal daripada Yaman. Jurthum, jadi namanya ialah Jurthum ibn Nashir dengan huruf ra. Setengah ulama mengatakan Nashim dan seumpamanya. Khilaf pada penyatakan nama perawi tersebut. Dia antara sahabat yang masyhur, antara sahabat yang menghadiri perjanjian Ridwan di bawah pokok pada tahun ke-6 daripada penghijrahan Rasulullah SAW. Jadi bersempena dengan Bai'atul Ridwan, mana penulis syarah iaitu Syekh Muhammad ibn Abdullah Jordani, dia menceritakan tentang sebab berlakunya Bai'atul Ridwan, iaitu Rasulullah SAW keluar bersama-sama dengan 1,400 orang. Setengah riwayat mengatakan 1,500 orang daripada sahabat baginda untuk menziarahi Kaabah. Lalu orang musyrikin menghalang baginda. Lalu Nabi SAW menghantar Sayyidina Uthman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahawa Rasulullah SAW tidak datang untuk berperang, tetapi Rasulullah datang sebagai orang yang ingin menunaikan umrah dan mengagungkan Kaabah. Lalu Quraisy menahan Sayyidina Uthman di sisi mereka. Kemudian Iblis alaihi la'natullah menyebarkan ataupun membisikkan, membuat satu suara menyatakan bahawa sesungguhnya mereka telah membunuh Uthman ibn Affan. Lalu perkara tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad memanggil SAW ke semua sahabat-sahabat baginda dan bersumpah bahawa mereka tidak akan meninggalkan tempat tersebut, melainkan mereka akan memerangi keseluruhan kafir Quraisy. Lalu Nabi SAW memanggil ke semua sahabat mereka di bawah satu pokok yang tempat berlakunya bai'at tersebut, dan Nabi berbai'at dengan mereka untuk mati berperang berhabis-habisan sehingga ketitesan darah yang terakhir. Jadi mereka semua bersepakat bersama Rasulullah SAW untuk kekal berperang sehinggalah mereka tadi syahid, mati syahid, dan mereka tidak akan berundur daripada memerangi ahli Kaabah. Jadi apabila perjanjian ataupun bai'at sumpah Nabi dan sahabat-sahabat untuk menuntut bela didengari oleh orang musyrik, maka mereka terus serta-merta berasa takut. Lalu mereka melepaskan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi peristiwa tersebut berbai'at untuk berjuang menegakkan agama Islam sehingga dititiskan darah yang terakhir telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai orang beriman. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah.
tak kala mereka tadi berbaiat dengan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok tersebut, dan dinamakan dengan bai'atul ridwan kerana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat dengan radhiyallahu. Allah Taala meredai kesemua orang beriman tersebut. Dan diriwayatkan juga bahawa sahabat yang meriwayatkan hadis ini iaitu Juruthum ibn Nashir, dia berkata, sesungguhnya aku memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar daku tidak dimatikan seperti mana kebanyakan daripada kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia melihat manusia di zamannya mati dalam pelbagai keadaan. Jadi dia memohon agar dia tadi dicabut nyawanya dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi tak kala dia sedang solat, semasa dia sedang sujud, Allah Subhanahu wa taala pun mencabut nyawanya. Jadi di masa yang sama juga, anak perempuannya yang sedang tidur melihat di dalam tidurnya bahawa bapanya telah meninggal dunia. Lalu dia serta-merta bangkit daripada tidur tersebut dalam keadaan takut. Dan dia memanggil, di manakah bapaku? Maka dikatakan kepadanya, bapamu sedang semayang di tempat semayangnya. Lalu dia memanggil bapanya dan bapanya tidak menyahutnya. Maka dia datang dan dia mendapati bapanya, iaitu sahabat perawi tadi, sedang sujud. Lalu dia tadi menggerakkan bapanya, maka serta-merta terjatuh jasad bapanya. Dan dia tadi meninggal dunia di Syam pada tahun 95 Hijrah. Dan diriwayatkan daripadanya sebanyak 40 hadis. Dan itulah beberapa riwayat hidup yang dinyatakan oleh penulis kitab kita, iaitu penulis kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Dan sebagai mengambil keberkatan daripada sahabatnya agung, iaitu Abu Tha'labah, maka diriwayatkan juga daripada kitab-kitab yang lain bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Tha'labah setiap hari pada waktu malam dia akan keluar dan memandang kepada langit. Dia melihat bagaimanakah ciptaan langit tersebut. Kemudian apabila dia balik, dia akan sujud mensyukuri Allah Subhanahu wa taala kerana menciptakan ciptaan yang agung. Dan Abu Zur'ah berkata, sesungguhnya Abu Tha'labah dia pernah keluar ke Konstantiniyah bersama dengan Yazid ibn Muawiyah pada tahun 55 Hijrah untuk membuka kota tersebut. Kerana Nabi SAW telah memberitahu bahawa sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka Konstantin. Dan daripada Humaid Al-Muzani berkata, sesungguhnya solat pertama yang didirikan di bandar Hims, salah satu bandar di Syria, di dalam gereja Yuhanna, maksudnya diimami, maksudnya menjadi imam kepada solat tersebut, ialah sahabat yang sedang kita bincangkan, iaitu Abu Tha'labah Al-Khushani. Dan Abu Tha'labah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, 2 orang anakku telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang 2 orang anaknya meninggal dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemu denganku setelah itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Hurairah berkata kepadaku, engkaukah orang yang Rasulullah SAW ceritakan tentang kematian 2 orang anak? Kemudian Rasulullah berkata, kamu akan berada di dalam syurga. Jadi Sayyidina Abu Tha'labah berkata, ya betul, Rasulullah telah memberitahukan kepadaku bahawa daku akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala disebabkan kematian 2 orang anak tersebut. Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ungkapan tersebut kepadaku, lebih daku cintai daripada seluruh harta yang berada di Hims dan seluruh harta yang berada di Palestin. Maksudnya ucapan baginda kepada sahabat bahawa mereka tadi terselamat daripada neraka Allah, mereka tadi diampunkan oleh Allah, maka itulah tujuan yang ingin dicapai oleh semua sahabat radhiyallahu anhum. Dan diceritakan bahawa satu ketika Abu Tha'labah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku mohon daripadamu agar kau mengurniakan kepadaku tanah, sipulan-sipulan tanah tertentu yang berada di bumi Syam. Dan kita maklum di zaman Nabi Muhammad SAW bumi Syam masih belum ditakluk, masih belum dibuka oleh orang Islam pada ketika itu. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, tidakkah kamu wahai sahabatku mendengar
apa yang dikatakan oleh orang ini. Maksudnya Nabi mengisyaratkan kepada Abu Sa'labah. Maksudnya meminta sesuatu perkara yang masih belum dimiliki. Maka Abu Sa'labah berkata, demi Allah yang daku berada di dalam genggamannya, nescaya kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, pasti akan dapat membuka kota tersebut, kamu ataupun pewaris-pewaris kamu selepasnya. Maka Nabi Muhammad SAW menulis bahawa Nabi mengurniakan tanah tersebut kepada Abu Sa'labah radhiyallahu anhu. Dan itu beberapa kisah yang berkaitan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ke-30, iaitu Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, Juthum ibnu Nashir. Jadi kita masuk kepada nas hadis yang dinyatakan dalam ni daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala farada faraidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan beberapa kefarduan. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa kefarduan tersebut merangkumi fardu ain, seperti solat 5 waktu, seperti zakat, seperti berpuasa di bulan Ramadan, haji, kan, berzikir, mengingati Allah, beristighfar, dan merangkumi juga kefarduan yang dihukumkan sebagai fardu kifayah, seperti solat jenazah, yang memberi salam, amal ma'ruf dan nahi munkar. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan beberapa kefarduan, maka arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tudayyi'uha, janganlah kamu meninggalkan kefarduan tersebut, janganlah kamu tadi mengabaikan, bahkan hendaklah kamu tadi melaksanakan kefarduan tadi sebagaimana tuntutan yang difardukan ke atas kamu, dan dengan kamu melewatkan daripada waktunya. Dan telah sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada malam Isra dan Mi'raj satu kaum yang kepala mereka tadi diketuk ataupun dihimpap dengan batu sehingga pecah. Kemudian kepala tersebut kembali semula kepada bentuk yang asal. Kemudian diketuk lagi ataupun ditimpa lagi dengan batu yang amat besar. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS, siapakah mereka tersebut? Maka Jibril berkata, itulah manusia yang kepala mereka berat untuk menunaikan solat fardu. Jadi Jibril berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi mereka sedikit pun. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian ungkapan kedua yang Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, wahadda, telah menyatakan dan telah menerangkan hududan, beberapa hukum hudud. Jadi hukum hudud ni lafaz had, kan, daripada segi bahasa ialah penghalang antara dua perkara. Jadi seolah-olah hukum hudud tadi menghalang antara kita dan antara maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah Nabi SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penghalang daripada kamu dan di antara maksiat. Maka janganlah sekali-kali kamu ta'taduha, melampau, ataupun janganlah sekali-kali kamu tadi melintasi sempadan tersebut. Jadi sesungguhnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, satu hukum hudud yang dilaksanakan di muka bumi lebih baik daripada hujan yang turun berpanjangan selama 40 hari. Dan ulama mengatakan bahawa tidak boleh, maksudnya haram kita tadi tidak melaksanakan hukum hudud dengan sebab rasuah yang diambil daripada orang yang melakukan kesalahan. Sesungguhnya perkara tersebut akan menjadi sebab kepada kehilangan kedaulatan sultan pemerintah, dan akan menyebabkan pemerintah tadi akan dihina di sisi hati rakyatnya. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya hukum hudud tadi ada beberapa yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Pertamanya seperti hukum zina, iaitu dengan direjam sekiranya orang yang melakukannya ialah orang yang telah berkahwin, ataupun disebat dengan satu sekali dan dibuang daerah dengan jarak seperti yang dibenarkan untuk seseorang tadi qasar, sekiranya pelaku zina tadi masih belum berkahwin dengan pernikahan yang sah. Dan terdapat juga hukum hudud mencuri, iaitu dipotong tangan kanan, waliyazbillah, pada kali yang pertama, dan dipotong kaki kiri pada sekiranya mencuri pada kali yang kedua, dan dipotong tangan kiri pada kali yang ketiga, dan kaki kanan pada kali yang keempat, dan tangan yang dipotong tadi ialah pada pergelangan tangan, dan kaki tadi ialah pada buku lali tadi. Dan terdapat juga hukum hudud
apabila seseorang tadi meminum arak, itu sebanyak 40 kali sebat. Dan hukum hudud sekiranya seseorang tadi menuduh orang lain berzina, itu sebanyak 80 kali sebat. Maka Nabi SAW berkata, apabila Allah Ta'ala telah melaksanakan, telah memfardukan hukuman-hukuman tertentu kepada beberapa kesilapan ataupun beberapa dosa seperti yang telah dinyatakan tadi, fala ta'taduha, maka janganlah kamu meninggalkan perlaksaan hukum hudud, dan jangan pula kamu tadi melebihi kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Jangan sekali-kali kamu menambah, mengubah, dan jangan sekali-kali kamu mengurangkannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengharamkan beberapa perkara. Jadi ini ungkapan ketiga daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya'a, dan Nabi sallallahu dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan beberapa perkara seperti membuat penyaksian yang palsu. Dan Allah juga mengharamkan seperti memakan harta anak yatim, riba, menderhakai kedua ibu bapa. Fala tantahikuha, maka janganlah kamu melaksanakannya, dan jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Dan diriwayatkan daripada ulama salaf bahawa sesungguhnya daku melihat maksiat menyebabkan tuannya menjadi hina, maka daku meninggalkan maksiat tersebut kerana menjaga maruahku. Tetapi apabila dia tadi telah biasa mengulang meninggalkan maksiat, di peringkat awal dia meninggalkan maksiat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menjaga nama baiknya. Tetapi apabila dia dah membiasakan dirinya meninggal maksiat, fasarat diyanatan, maka dia meninggalkan maksiat ini telah menjadi satu tuntutan agama ke atas dirinya. Maksud dia menyedari bahawa agama sememangnya menghalangnya daripada maksiat tersebut. Maksud nak diberitahu cara untuk kita meninggalkan maksiat, pertama sekali ialah dengan kita tadi berasa malu melakukan maksiat tersebut. Walaupun bukan di peringkat awal kita meninggalkan kerana Allah, tetapi meninggalkan maksiat itu sendiri, walaupun kerana malu daripada pandangan manusia, akhir sekali akan menyebabkan seseorang tadi meninggalkan maksiat tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Ibnu Shubrumah rahimahullah, dia berkata, amat menakjubkan orang yang menghalang dirinya memakan makanan yang halal, maksudnya berpantang daripada makanan tertentu kerana takutkan penyakit. Maksudnya kita maklum apabila seseorang tadi ditimpa penyakit, akan ada makanan yang tidak dibenarkan dia memakannya. Tapi dia kata, wala yahtami minal haram makhafatan nar. Tetapi kenapa manusia tidak berpantang daripada perkara yang haram? Kerana takutkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ungkapan yang keempat yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada beberapa perkara, rahmatan lakum, kerana merahmati kamu. Maksud ada perkara yang tidak diperincikan apakah hukumnya. Ghairu nisyanin, bukanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tadi terlupa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mustahil bersifat dengan lupa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yudillu rabbi wa la yansa. Sesungguhnya tidak lupa Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tersilap. Wa ma kana rabbuka nasiya, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala tadi lupa. Dan apabila Allah Ta'ala tidak menyatakan sesuatu hukum, fala tabhasu anha, maka janganlah kamu tadi mencari hukum tersebut. Maksud kita ada 10 jenis sayur-sayuran yang kita jumpa di pasar raya, maka kita sibuk mencari setiap satu ni apa hukumnya, setiap satu ni ada tak hadisnya. Atau kita lihat di pasar terdapat pelbagai bentuk buah-buahan, kan, pelbagai ikan, makanan dan seumpamanya, maka benda yang telah tidak dinyatakan secara terperinci tentang hukumnya, maka jangan sekali-kali kita mencari perkara tersebut. Maka dikatakan bahawa hendaklah kita terima hukum bahawa asal kepada semua perkara yang bermanfaat ialah dihalalkan, dan hukum asal kepada semua perkara yang memudaratkan ialah diharamkan. Dan setengah ulama mengatakan bahawa larangan bertanya terhadap sesuatu perkara ialah di zaman turunnya wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan sekali-kali kamu bertanya terhadap perkara-perkara yang sekiranya dinyatakan hukum perkara tersebut akan menyebabkan kamu menjadi tidak suka, akan menyebabkan kamu berada di dalam kesusahan. Kerana dia khawatiri
apabila kita bertanya tentang sesuatu hukum, bertanya memperincikan persoalan tersebut menyebabkan perkara yang sebenarnya diharuskan menjadi susah untuk dilaksanakan. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya ialah orang yang bertanya tentang sesuatu perkara yang tidak diharamkan, maka perkara tersebut menjadi haram disebabkan oleh pertanyaannya. Dan dalam hadis Rasulullah berkata, binasalah orang yang mencari-cari perkara yang tidak dituntut untuk dia tadi mencarinya. Dan Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jangan sekali-kali kamu tadi menjadi manusia yang mencari-cari ataupun menyelidik perkara-perkara yang tidak dituntut di dalam agama Islam. Dan Nabi SAW berkata, setengah daripada keelokan keislaman seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dirinya. Dan ulama berkata antara contoh perkara yang tak sepatutnya manusia tadi cari ialah perkara ghaib yang kita tadi diperintahkan untuk beriman dengannya. Maksud kita diperintahkan untuk beriman dengan syurga. Jadi kita sibuk mengkaji di manakah syurga, berapa luaskah syurga, bilakah syurga tadi dibina, kan, di manakah syurga tadi terletak, siapakah. Dari perkara-perkara yang sememangnya tidak dinyatakan, maka tidak dituntut untuk kita tadi mencarinya. Maka tidak dinyatakan secara terperinci kaifiat ataupun perkara-perkara ghaib tersebut, maka mencari secara terperinci tadi dihukumkan perkara tersebut dicela, kerana akan menyebabkan seseorang tadi kebingungan, kerana dia tidak mendapat jawapan dan akan membawa kepada syak wasangka, dan dikhawatiri membawa kepada pendustaan, sebagaimana manusia yang mengkaji tentang sirat mustaqim, sirat, titian sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kan apabila perkara tadi dinyatakan bahawa dia tadi lebih halus daripada mata pedang, jadi kita mengkaji tidak masuk di dalam akal kita, maka kita menafikan wujudnya titian sirat tersebut dan kita andaikan ini sebagai satu perkara yang lain. Dan Ibnu Ishaq berkata, antara perkara yang tak dibenarkan seseorang berfikir ialah kepada berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibenarkan kita berfikir tadi ialah pada makhluk, pada perkara-perkara yang dibenarkan kita berfikir pada makhluk tersebut. Ataupun ada perkara yang tidak dibenarkan kita berfikir pada makhluk ataupun tidak diketahui perincian, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Setiap satu perkara tadi bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menyusahkan diri kita bertanya, bagaimanakah batu bertasbih kepada Allah? Bagaimanakah pokok bertasbih kepada Allah? Maksudnya Allah telah memberitahu dan Allah tidak memperincikan kepada kita. Maka bukan tujuan kita untuk mengkaji bagaimanakah mereka bertasbih. Tujuannya adalah untuk kita mengenal pengajaran mengapa kita tidak mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya kita tadi berfikir kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk kita melahirkan rasa tawaduk, atau untuk kita tadi melahirkan rasa redha, atau untuk kita tadi melihat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka berfikir kepada makhluk tersebut ialah ibadat yang paling agung. Maksud berfikir pada perkara yang memberi kemanfaatan amat dituntut. Tetapi berfikir pada makhluk, pada perkara-perkara yang tidak memberi kemanfaatan kepada kita, maka itu antara perkara yang dilarang. Jadi dalam syarah ni penulis dia membawa satu kisah daripada sahabat yang bernama Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu. Dia berkata, satu ketika dah aku masuk. Maksudkan ini nak memberi contoh, berfikir yang dituntut berbeza dengan berfikir yang tidak dituntut tadi. Dan apabila Al-Miqdad menziarahi Sayyidina Abu Hurairah, maka dia mendengar Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, berfikir 1 jam sejenak lebih baik daripada ibadat setahun. Kemudian Miqdad masuk menziarahi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berfikir sejenak lebih baik daripada beribadat 7 tahun. Maksudnya berbeza ya. Tadi ibadat setahun. Ibnu Abbas kemudian berkata ibadat 7 tahun. Kemudian Miqdad berkata, aku menziarahi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan aku mendengar Sayyidina Abu Bakar berkata, berfikir sejenak lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Maka Miqdad radhiyallahu anhu berkata, aku masuk kepada Rasulullah
Lalu aku memberitahu kepada Rasulullah tentang ketiga-tiga periwayatan sahabat daripada-Mu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, sadaqu, ketiga-tiga mereka ialah orang yang benar. Panggil mereka kepadaku. Lalu aku pun memanggil mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, bagaimanakah cara kamu berfikir? Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku berfikir pada firman Allah Ta'ala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Aku berfikir kepada penciptaan langit dan bumi untuk melihat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyatakan, mengiyakan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi berkata, pemikiran yang kamu buat, wahai Sayyidina Abu Hurairah, maksud berfikir untuk melihat kudrat Allah, maka berfikir kamu itu lebih baik daripada setahun. Kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimanakah kamu berfikir? Maka Ibnu Abbas berkata, aku berfikir kepada kematian dan kepada ketakutan pada hari kiamat. Maka Rasul berkata, fikiran kamu tadi, berfikir, mengkaji, merenung yang kamu lakukan lebih baik daripada seseorang beribadat selama 7 tahun. Dan Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimanakah kamu berfikir, wahai Sayyidina Abu Bakar? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, aku berfikir tentang api neraka dan pada ketakutan api neraka. Kemudian aku berkata, wahai Allah, jadikanlah aku pada hari kiamat tersangat besar sehingga aku boleh memenuhi keseluruhan api neraka, agar sekiranya engkau ingin ada satu makhluk yang masuk ke dalam api neraka tadi, biarlah aku masuk dalam api neraka dan aku dah memenuhkan api neraka tersebut, agar wala tu'azim ummata Muhammadin finnar, agar kamu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu lagi untuk mengazab mana-mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam api neraka. Maka Rasulullah berkata, fikiran sebegini yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Kemudian Rasulullah berkata, ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling mengambil berat kepada umatku dari kalangan umatku ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian inilah hadis yang ke-30 yang kita bincangkan daripada Nabi SAW. Dan hadis ini sebagian penulis berkata antara hadis yang amat pendek dan menghimpunkan makna yang amat luas. Dan sebagian ulama berkata, tidak terdapat satu hadis dari kalangan semua hadis Nabi Muhammad SAW yang menghimpunkan asas-asas di dalam agama Islam dengan cabang-cabang di dalam agama Islam sekali. Maka oleh sebab itulah Imam Sam'ani berkata, siapa yang beramal dengan hadis yang ke-30 ni, nescaya dia akan mendapat segala ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Daraqutni radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita semua, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita daripada apabila kita mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, dan apabila kita mendengar ucapan ulama radhiyallahu anhum dan perbuatan sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala salah silap daripada diri saya sendiri, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.